Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baru je sampai ni. Pertama-tama tahniah, barakallah kepada mempelai kita pada petang ini. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perkahwinan merupakan satu daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga perkahwinan kedua-dua mempelai pada petang ini dirahmati, diberkati, diredai dan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berada di atas jalan yang lurus sehingga ke syurga insya-Allah. Dan kepada yang belum berkahwin, mudah-mudahan disegerakan jodoh mereka semua insya-Allah. Terima kasih kepada pihak pengarah majlis yang beri peluang untuk Ustazah beri sedikit peringatan sempena dengan majlis perkahwinan pada petang ini. Tadi mungkin dah dengar khutbah daripada imam. Ada kan? Okay, insya-Allah Ustazah nak sebut 4 perkara sahaja, yang mana 4 perkara ini selalu diperingatkanlah kepada semua bakal ataupun semua yang mendirikan rumah tangga lah insya-Allah ya. Moga-moga kita jelas tujuan perkahwinan insya-Allah ya. Pertama, sebelum kita diikat menjadi suami isteri, kita adalah saudara, saudara fillah. Ya, kita adalah orang kata adik-beradik dari segi kemanusiaan, sebab kita berasal daripada ibu bapa yang sama, Adam dan Hawa. Yang kedua, kita juga saudara seagama, kerana kita sama-sama beragama Islam. Dan yang ketiganya, kita adalah saudara kerana Allah, kerana kita sama-sama berada di jalan dakwah. Jadi sama ada kita diikat dengan perkahwinan atau tidak, tali persaudaraan itu tetap kekal abadi. Tali persaudaraan itu telah terikat sebelum kita berkahwin, setelah kita berkahwin, selama kita berkahwin, dan mungkin selepas itu, kalaupun Allah takdirkan putus. Na'udzubillah, memang kita tak nak kan, tetapi seandainya putus perkahwinan, tapi persaudaraan itu tidak akan putus. Oleh itu, kita hendaklah mencintai pasangan kita kerana Allah. Bukan mencintai pasangan hanya kerana dia adalah suami kita atau kerana dia adalah isteri kita. Berbeza kita mencintai kerana ia adalah pasangan kita dengan kita mencintai kerana Allah. Sebab mencintai kerana Allah tidak meminta balasan. Dan dalam undang-undang percintaan kerana Allah, orang yang paling mencintai saudaranya itulah yang paling dicintai Allah. Kalau suami mencintai isterinya lebih daripada isteri mencintai suami, maka suami itulah yang lebih dicintai Allah. Kalau isteri mencintai suaminya lebih daripada suaminya mencintainya, maka isterinya itulah yang lebih dicintai Allah. Jadi sebab itu kita saling mesti berebut mendapat cinta Allah, bukan hanya sekadar untuk merebut cinta pasangan kita. Itu poin pertama yang sangat penting, yang jarang orang lupa, jarang orang ingat, dan memang tidak diperingatkan kalau kita tidak berada di jalan ini.
Poin yang kedua, kita kena ingat kita berkahwin dengan manusia, bukan kahwin dengan malaikat. Jadi bila sebut manusia, masing-masing kita mesti ada kelebihan, ada kelemahan. Jadi terimalah pasangan kita seadanya. Jangan kita hanya mengharap pada kelebihannya, sedangkan kita sendiri tak sedar kita banyak kelemahan. Jadi jangan harap lebih daripada itu. Ya, terimalah seadanya sebagai insan. Sebab itulah sebenarnya pasangan untuk kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan pasangan untuk kita dari jenis kita, iaitu dari jenis manusia. Kita tidak akan bertemu dengan malaikat. Ya. Poin ketiga, kita kena ingat kedudukan kita di sisi suami kita dan di sisi isteri kita. Jangan minta lebih daripada itu. Ini sangat ideal, tapi inilah hakikat yang kita mesti sedar bahawa kita di sisi pasangan kita bukan orang pertama. Faham maksudnya? Bukan orang pertama. Maksudnya kita sebagai mukmin, sebagai Muslim, yang pertama yang mesti kita utamakan adalah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Jadi kita kena bantu pasangan kita supaya meletakkan diri kita di tempatnya. Jangan, maknanya kalau nampak pasangan kita tu dah leka sikit ke, dia lalai sikit ke daripada mentaati perintah Allah dan Rasul, maka kita yang kena bantu ingatkan. Jangan rasa seronok bila dia manja-manjakan kita sampai dia lupa tanggungjawab dia kepada Allah dan Rasul. Tak boleh. Kita mesti saling bantu-membantu, mengingatkan tentang kedudukan yang sebenar. Kita tak boleh minta lebih daripada itu. Maknanya kita mesti sentiasa ingat bahawa kedudukan kita selepas cinta Allah dan Rasul. Tak boleh tak boleh nak letak kita lebih daripada itu. Dah salah. Jadi kita mesti saling ingat-mengingat dan bantu-membantu agar kita semua meletakkan Allah dan Rasul itu lebih dari segala-galanya. Sebab itu hatta walaupun terpaksa korbankan diri demi agama Allah dan demi sunnah Rasulullah SAW. Jadi orang kata bala yang banyak menimpa pasangan adalah kerana lupa kedudukan ni. Jadi selalunya orang kata dia rasa syok dan seronok kalau pasangannya mencintainya lebih dari segala-galanya. Kan? Itu tak betul. Kan? Tak boleh lebih daripada cinta Allah dan Rasul. Dan poin keempat dan terakhir, kena tahu bahawa hak dan tanggungjawab itu Allah yang telah tentukan. Maknanya kalau wanita wajib taat pada suami, bukan suami yang suruh isteri itu taat. Bukan suami yang tuntut supaya isteri taat ke dia, tapi Allah yang tentukan. Jadi sekiranya isteri itu taat pada suami, sebenarnya dia taat kepada Allah. Sebenarnya Allah yang kurniakan pahala. Suami tak boleh beri apa-apa. Suami tak boleh bagi apa-apa. Kalau kita taat macam mana pun, suami tak dapat bagi apa-apa ke kita. Tapi yang memberi ganjaran adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taat suami kerana kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan Allah yang suruh taat, kita tak taat. Itu maksudnya, kan? Jadi kita taat itu kerana Allah yang suruh. Jadi kena ingat tu. Dan begitu juga tanggungjawab suami. Allah yang suruh bagi nafkah tu pada isteri. Allah yang suruh bagi. Bukan isteri yang minta. Ramai isteri kaya raya kan, kedudukan yang lebih mantap daripada suami. Dia memang tak harap. Tapi kalau suami tak bagi, dia berdosa dengan Allah. Kena ingat tu. Kan, walaupun isteri dia kaya raya, suami tak boleh
Orang kata take for granted, tak payah bagilah, dia dah kaya kan. Tak boleh. Allah akan soal, kenapa dia tak bagi? Sekurang-kurangnya kalau dia tahu isteri dia dah cukup ke, dia kena tanya, kan? Kena, maknanya dia kena dahulukan. Itu adalah tanggungjawab dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh. Kita tengok mungkin pernah dengarkan kisah Hindun, isteri Abu Sufyan, mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan kedekut, tak bagi nafkah yang mencukupi. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, ambil dalam dompet dia yang mencukupi kamu. Apa yang mencukupi kamu? Kan? Rasulullah tak kata kat Hindun tu, alah kamu ni pergilah je cari kan, dia tak ada bagi, cek kerja banyak kan? Takkan itu pun nak berkira kan? Tapi kita tengok betapa besarnya tanggungjawab tu, sampai Rasulullah SAW suruh Hindun pergi ambil kan? Dalam poket, dalam dompet ke, dalam uncang ke apa milik Abu Sufyan itu yang mencukupi perbelanjaannya. Jadi itu sangat besar. Kerana apa? Kerana kewajipan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila suami menunaikan tanggungjawab tu, maka Allah yang akan memberikan ganjarannya. Jadi apa-apa pun, maknanya kita balik kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muka-muka kehidupan kita diberkati dan diredainya. Itulah saja. Sebab orang tak suka ria. Petani tak adalah nak dengar ceramah panjang kan. Jadi sekali lagi kita doakan semoga jodoh berpanjangan insya-Allah dan mendapat kebahagiaan hingga ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.